Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah pun masuk dalam bab i'tiqad. Dan sekarang kita masuk wa annahu munfaridun la nazira lahu, artinya yang tersendiri, tiada yang membandingi baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha tunggal, maha esa, satu saja dan tidak ada bandingan baginya. Ini masalah tauhid ni payah sikit, kita tak pernah nampak. Jadi ini mudah sikit lah kita faham bahawa Allah Ta'ala itu maha esa, tidak ada bandingan, maknanya tidak ada mana-mana Tuhan yang sebanding dengannya. Kalau orang tanya yang tak sebanding, maknanya segala sesuatu tidak boleh dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita baca sejarah awal di zaman Nabi Allah Idris alaihi salam, ada 3 orang ulama yang mati serentak dalam 1 bulan. Maka sedihlah orang kampung tu dengan kematian ulama di zaman itu. Maka ada seorang di kalangan mereka yang pandai membuat patung yang mukanya sama dengan muka tuan-tuan guru itu. Maka dibuat 3 patung itu. Orang kampung yang sedih-sedih tadi ni tiap-tiap hari tawaflah kepada tuan itu, musim itu. Akhirnya mereka sembah. Itu sejarah mulanya mereka menyembah patung di zaman Nabi Allah Idris alaihissalam. Sama juga kalau kita baca sejarah di Mekah. Di Mekah tidak ada orang menyembah berhala asalnya. Tetapi waktu mereka pergi musafir belayar berniaga di tempat-tempat lain, bertemulah dengan kaum-kaum yang menyembah patung. Dia pun tanya, ni siapa? Dia, inilah Tuhan kami. Jadi mereka berkenanlah cara mereka beribadat menyembah patung tadi. Dibelinya patung bawa balik. Maka dibinalah patung di Mekah. Sampai di zaman Nabi ada 360 berhala di keliling Kaabah. Kena disembahlah patung. Sejarah Mekah, maknanya ada timbulnya patung di Mekah, di Hijaz. Jadi kalau kita perhatikan orang zaman kemudian menyembah patung, ditanya mereka mengapa mereka menyembah patung, mereka menjawab, datuk nenek moyang kami sudah berbuat begitu, kami ikut sajalah. Itu Tuhan sebut dalam Quran, hasbuna ma wajadna ali aba'ana, cukuplah kami terima agama dari datuk nenek moyang kami. Walaupun mereka tidak mengetahui dan tidak hidayat, ikut dia orang itu. Ini panggil tradisi, ikut tanpa soal. Maka Islam mengatakan bahawa Allah Ta'ala tetap satu. Sebabnya orang-orang Quraisy bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, Tuhan kau sebenarnya berapa? Kami Tuhan 360 ada, tak dapat apa pun. Banyak Tuhan, 360 Tuhan kami minta, tak dapat. Maka itu Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakan oleh Muhammad, Allah Ta'ala itu Maha Esa. Jadi kalau kita baca sejarah patung ini kemudian, mereka
mengatakan Tuhan tak nampak, tak sedar, tidak ada juga. Itu timbulnya patung-patung sembahan mereka. Datuk nenek moyang dulu zaman animisme itu menyembah semangat. Itu sebabnya ada anggapan mereka tiap-tiap benda ada semangat. Pokok ada semangat. Itu sebab kita ada apa kan? Semangat. Kur tu. Orang semangat dah hilang. Dia percaya ada. Kita tu ini ada apa namanya tu penunggu. Nampak batu besar, penunggu ni amat keras. Negara ada batu tu. Begitu. Ada kepercayaan sampai sekarang masih ada tu sebab kita kalau budak demam tu panggil Tok Umar panggil semangat. Tu kan semangat ayam. Jadi maknanya dia berbaik kepada semangat. Sejarah tu. Jadi orang-orang Islam mestilah menggunakan akal dia, memerhatikan alam ini tidak akan terjadi melainkan adanya pencipta alam ini. Kalaulah patung itu disembah, dia pun dicipta oleh manusia. Macam kita dulu silap kadang-kadang. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti takut kepada Allah. Manusia tak usah takut. Patung yang mereka sendiri buat, disembahnya. Di zaman Nabi dulu ada seorang ni, di rumah dia ada patung. Anak-anak semua tak setuju. Anak-anak dah Islam kata. Satu hari patung dicampakkan anaknya dalam tong najis. Dia cari tak jumpa, lama jumpalah najis. Dibasuhnya balik, dimandikannya patung tu, letak balik rumah. Patung pun tak boleh bangun sendiri. Jadi basuh tak boleh. Malam tu anak-anak buang lagi. Akhir-akhirnya baru fikir dia, patung ni bangun sendiri pun tak boleh. Macam mana pula dia kata aku nak sembah dia. Baru bapaknya masuk Islam tu. Baru terfikir, lambat kali itu. Lambat. Jadi terbayanglah kita bahawa dia sendiri pun tak boleh buat apa. Bagaimana nak tolong orang? Tu Cina tu, satu hari dia bingkrap, dia ambilnya patung, dibuang ni. Tak guna, tak tolong orang susah ni. Gitu. Jadi kita kena pegang resep tu. Sebab bila kita nak mati besok, nak mati dalam kena dazab gitu, datanglah iblis membayangkan muka mak bapak kita. Mak bapak kita bercakap, kau ikutlah Kristian tu. Mak ini senang kerana ikut Kristian. Orang yang tak kuat imannya akan terikutlah dengan bisikan apa nama tadi, iblis tu. Itu kita bimbang tu. Satu hari seorang ulama besar di zaman dulu hendak mati tu, orang ajar mengucap la ilaha illallah, ngeling-ngeling palingnya. Ajar yang ngeling-ngeling. Kebetulan tak jadi pula mati. Orang tanya dia, yang kau geling pasal apa? Kan yang ada ucap. Yang aku gelingkan tu bukan ucap tu, iaitu bisikan iblis. Kita itu. Itu yang kita bimbang tu. Itu doa kita, Allahumma khtim akhir hayatina biqauli la ilaha illallah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan kalimat la ilaha illallah. Terpegang konsep betul-betul. Jangan sekali-kali mengatakan ada lagi Tuhan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pegang prinsip betul-betul. Apa jadi pun apa jadi. Jadi maknanya kita lihat Bilal bin Rabah diseksa, dia terus juga mengatakan ahad. Itu dalam keadaan sangat terdesak. Dalam hukum Islam, dia boleh mengatakan dia tidak Islam untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi Bilal tetap juga tak berganjak walau dalam keadaan mana sekalipun. Sama dengan Asyah juga, dihimpak di batu, Firaun letak batu yang berat atas dada Asyah supaya dia mengatakan Firaun itu Tuhan. Kata Asyah, wahai Firaun, engkau tetap suami aku lagi
tetapi engkau bukan Tuhan. Akhirnya kata Asyah, wahai Fir'aun, engkau boleh seksa aku saja, iman aku tidak. Itu dia. Maknanya dia yakin dengan keimanan yang dipegang, tidak berganjak dalam keadaan mana sekalipun. Sebabnya Asyah dapat nombor tertinggi dalam bab mati syahid, dipancung di Fir'aun leher dan di pun meninggal dunia. Dia pun doa, Rabbi ibnili baitan indaka fil jannah, indaka baitan fil jannah, Rabbi najini Fir'aun wa amalih, Rabbi najini minal qawmis zalimin. Doa dia, wahai Tuhanku, binakan untuk aku sebuah istana di syurga. Wahai Tuhanku, selamatkan aku dari Fir'aun dan kerja-kerja Fir'aun, dan selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Barulah Fir'aun pancung dia pun masuk syurga. Ini orang tahankan keimanan, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya Allah kata Al-Quran, innal abrara lafi na'im. Orang yang baik-baik itu nanti duduk di syurga jannatin na'im, naik ke langit, duduk di malaikat a'la, maknanya dekat dengan arash, sebelah arash jannatin na'im itu. Jadi kata Abu Bakar Siddiq, al-ajzu an darkil idrak, orang yang lemah untuk memahami ketuhanan itu, tak dapat nak fikir bagaimana sebenar Allah Ta'ala tu, maka dia orang yang beriman sebenarnya. Tak dapat ni bayangkan, tak dapat nak dikhayalkan bagaimana Allah Ta'ala tu. Bermakna dia sudah pun masuk iman dalam hati. Yes. Kemudian wa annahu qadimun la awwala lahu, bahawasanya Allah Ta'ala sedia, tiada yang mendahului baginya. Allah Ta'ala itu sedia ada. Saya pesankan tuan-tuan, kita tak boleh sebut Allah Ta'ala terjadi dengan sendirinya. Salah istilah dia, ya? Allah Ta'ala terjadi dengan sendirinya, salah istilahnya. Hendaklah disebut Allah Ta'ala sedia ada. Bila sebut terjadi itu bermakna pernah Allah Ta'ala tak ada, tiba-tiba ada. Banyak orang silap, ya? Jangan sebut Tuhan terjadi dengan sendiri, bermakna istilah sudah salah. Seolah-olah Allah Ta'ala tu dulu tak ada, tiba-tiba ada. Itu terjadi sendiri tu. Tak disebut Allah Ta'ala sedia ada, tidak pernah didahului oleh tiada. Ya? Allah Ta'ala tidak pernah didahului oleh tiada. Memanglah nak menung kan pening juga tu. Kalau kita mengatakan Tuhan pernah tak ada, bermakna Allah Ta'ala itu bukan Tuhan lagi. Kita memang didahului oleh tiada. Dulu tak ada, sekarang baru ada. Itu manusia. Allah Ta'ala itu qadim. Qadim yang tidak ada permulaan. Azaliyun la bidayata lahu, terdahulu tiada baginya permulaan. Lebih kurang sama. Mustamirul wujud la akhiralah, yang kekal wujudnya tiada baginya akhir. Jadi Allah Ta'ala tidak mati dan tidak binasa dan tidak hancur. Timbul persoalan, syurga pun tak hancur, kita dalam syurga pun kekal. Apa bezanya? Kita di syurga pun kekal. Kalau orang itu orang kafir masuk neraka kekal lah. Allah Ta'ala pun kekal. Nampak sama. Maka disebut kekalnya Allah Ta'ala itu hakiki. Kekalnya kita ni idafi. Maksudnya ialah kekalnya Allah Ta'ala memang dia kekal. Kekalnya kita dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Itu beza. Kita kekalnya dalam syurga, khalidina fi abada, kekallah dalam syurga selama-lamanya. Tak mati juga dia. Allah Ta'ala pun kekal. Jawapannya Allah Ta'ala itu kekal ialah idah hakiki. Memang hakiki Allah Ta'ala kekal. Manusia syurga kekal, dia panggil
idafi, maknanya dikekalkan oleh Allah SWT, bukan dikekal dengan sendirinya. Ya. Qayyumun la inqita'a lahu, artinya yang berdiri dengan sendirinya, tiada yang memutuskan baginya. Jadi Allah Ta'ala kekal. Apa bukan kekal tadi? Kekal wujud tidak akhir bagi, tidak ada makhluk penghujung, tak ada. Allah Ta'ala kekal selama-lamanya, tidak ada penghujung, tidak ada yang akan membinasakan. Kita tahu bahawa alam ini binasa, alam ini binasa. Dia kata dalam Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram, kekalah Ta'ala yang punya kebesaran dan kemuliaan. Dunia kullu syai'in halikun illa wajhah, tiap sesuatu itu binasa lain zat Allah Subhanahu wa taala tidak binasa. Berdiri sendiri, tiada memutuskan baginya. Di sini maknanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang menciptakannya. Maknanya qayyum tu, orang kita panggil berdiri dengan sendirinya. Sekarang panggil berdikari. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat dan tidak berhajat kepada yang menciptakannya. Allah Ta'ala tidak perlu. Kalau tanya Tuhan duduk mana? Duduk mana bagi kami? Kita baca dalam hadis, jam 1 ketika akhir malam Allah Ta'ala turun ke dunia ini. Tuhan buatnya ada langit lah yang turun ke bumi ini. Maka hadis ini mengatakan bahawa maksud turun itu bukan Tuhan yang turun, rahmatnya turun. Jadi Allah Ta'ala turun dalam hadis Tirmizi, Allah Ta'ala turun pada 1 ketika malam yang terakhir, yang terakhir tahajud lah. Maknanya Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya. Kalau sekian kita baca sejarah ulama salaf dulu, dikata iman Tuhan turun, memang Tuhan turun, tapi tak dapat dibayangkan kaifiat turunnya Allah Ta'ala ni ke bumi. Maka ulama khalaf yang kemudian 400 tahun kemudian daripada hidupnya Nabi menterjemahkan bahawa rahmatnya turun. Maknanya rahmat itu takwil oleh ulama kemudian, ulama khalaf, menyenangkan kita. Namanya Quran kata yadullahi fawqa aydihim, yadun makna tangan. Jadi tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka itu. Itu tangan apa? Jadi ulama dulu memang Tuhan bertangan dikata, tapi tak sama dengan tangan manusia. Itu ulama dulu terjemah. Ulama kemudian terjemah yadun makna kekuasaan Allah Ta'ala. Daimun lan suramalahu, yang ada ia selama-lamanya, yang kekal, tidak memutuskan baginya. Kita baca tu marah. Lam yazal wala yazalu mausufan binu'util dalal. Arti selama-lamanya dan sentiasa ia bersifat dengan segala sifat kebesaran dan sifat ketinggian. Jadi Allah Ta'ala ni sentiasa bersifat dengan kebesaran dan kemuliaan. Itu sebabnya sifat Allah tetap mulia, tetap besar. Maka sekiranya seluruh orang dunia ini beriman belaka, tidak akan mengangkat kebesaran Allah. Lalu Islam belaka beriman belaka, beramal saja tak angkat. Pasal kebesaran Allah itu dah pun tinggi dah. Dan seluruhnya kafir belaka, tak seorang tak iman, tidak menjatuhkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia sentiasa bersifat kebesaran dan keadilan. Kita ni tengok dalam sejarah pemimpin perlu kepada rakyat. Kalau rakyat tak ada, nak pimpin siapa dia? Dan pemimpin sekarang ini
penting, perlukan kepada penyokong dia, pengundi. Kalau tak undi, jatuh. Allah Ta'ala tak payah undi je, tak payah nak buat pilihan raya, nak lantaklah, tak payah. Gitu. Tetap kebesaran, tetap kemuliaan. Jadi kita ni membayangkan kita ni kerdil sangat, perlu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam inilah kita puasa, tak makan, letih, tak larat, penat, hanya tak makan saja. Menunjukkan kita perlu kepada makan. Koman manusia ni, koman sangat, tak dapat makan. Kalau kita amat lemah, tak larat, hanya tak makan, menunjukkan kita perlu kepada makan. Maka lebih perlu kepada yang menciptakan makan itu dan yang menciptakan kita. Maka kalau kita tidak beriman kepada Allah SWT dan tidak beribadat, apa nak diharap? Makanan tak ada pun dah tak larat. Maka kalau Ta'ala tidak kita hormati, dia nilai kebesaran Ta'ala, apa yang nak diharap? Itu maksudnya. La yuqda alaih illa la yuqda alaihi bil inqida wa yansarimu bil ayyam wa inqiradil ajal. Tiada yang menyudahi atasnya dengan kesudahan dengan sebab putus segala zaman dan dengan segala binasa. Mana Ta'ala tidak putus. Lingkup dunia pun tak juga. Kiamat pun kiamatlah, tak tidak. Kalau kita baca sejarah kiamat ni, akhirnya malaikat Israel pun mati. Yang tak mati Allah Ta'ala, seluruh makhluk termasuk Israel pun mati. Senyap dunia ni. Israfil sebelum itu menit sangka kali, dan Israel pun ambil semua nyawa, matilah semua. Allah Ta'ala tak mati. Jadi sebabnya Israfil ni dia meniup serunai. Dia Israfil ni ada kelebihan dia. Sekarang dia buat apa sekarang? Relax ke dia? Tak ada kerja, meniupkan akhir tahun, akhir Ramadan apa, kiamat, baru dia tiup. Kan ni relax, tak ada kerja, cuti lagi. Israfil kerjanya ialah sekarang azan. Tiap-tiap waktu di Baitul Ma'mur. Sebabnya tugas dia azan. Langit dengar tak suara Israfil azan di langit. Jadi Jibril kan buat apa? Nabi-nabi dah tak ada tak? Wahyu dah tak ada. Kerja je sama ada nak membinasakan sebuah negeri tu atau nak menurunkan rahmat Allah. Kalau goncang bumi ni, Jibril ada kerja dia, nak lingkup bumi. Sebabnya apabila umat zaman dulu degil, Jibril pun turun, wahai Muhammad macam mana? Lingkupkan kamu ni, dia kata Muhammad tak, Muhammad sayang umat dia, tak sah dia. Allahumma hdini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kaum aku, mereka tidak tahu. Nabi Nuh tak, dia kata ya Allah jangan tinggalkan serumah pun kafir dunia. Itu banjir Nabi Nuh tu seluruh dunia semua benar. Tak tahu dunia macam mana begitu kan. Banjir. Maknanya kata Nabi Nuh seorang kafir yang tinggal. Kalau tangan tinggal langsung, kan habis langsung lingkup. Tinggal 80 orang tu tinggal. Berapa lama dia duduk atas kapal tu. Akhirnya bila terdampar kapal tu, makanan tak ada, campur-campurlah makanan ni sikit, jadilah bubur Asyura. Orang kampung kata lah, kalau Kelantan bubur sura kan. Sebenarnya kat Arab tu Asyura, mana 10 Muharram. Tu buat lambu-lambu. Kamu suruh tak tahu. 10 Muharram tu
kapal kedampar di Bukit Judi kat Turki ke dekat Armenia tu. Turunlah 80-an tadi. Akhirnya pecahlah bahasa pada beberapa bahasa. Lepas itu, lepas berbulan-bulan, saya lupa berapa tahun dia dalam atas kapal tu, turun beranak-ranak, bukan Melayu lepas tu, ramai balik orang. Itu kelebihan lebih bandir tu. Itu zaman Nabi Nuh. Jadi maknanya itulah sejarah dia. Bal wal awwal wal akhir, az-zahir wal batin, wa bi kulli syai'in alim. Tetapi adalah, iaitu pada permulaan dan kesudahan, dan zahir dan batin, dan iaitu yang telah terlebih mengetahui dengan sesuatu. Ini dalam Al-Asmaul Husna lah. Allah Maha Awal, Maha Akhir, Maha Zahir, Maha Batin. Dia mengetahui setiap segala sesuatu. Dan bahagi yang kedua, sifat tanzih, namanya iaitu wajib kita i'tiqadkan bahawa Allah Ta'ala itu laisa bijismin musawwar, bukannya jisim yang dapat dirupakan. Ini panggil tanzih. Maknanya kita ada subhanallah, maha suci Allah dari sifat kekurangan. Maha suci Allah bersifat kekurangan. Ta'ala tak sifat kurang sikit pun. Itu sebab disebut di sini, dikata Allah Ta'ala itu bukan jisim yang boleh gambarkan. Kita kan kadang terbayang-bayang Tuhan itu kadang-kadang. Dah sembahyang, gemuk pula Tuhan. Susuk tentang tak boleh bayang, tak boleh dibayangkan langsung-langsung. Bila bayang-bayangkan, nampaklah macam-macam. Tu orang-orang Cina bayang Tuhan dia, nampak Tuhan dia buncit, perut besar. Dibayang-bayang. Orang India dibayangkan Tuhan macam mana Tuhan ni? Tuhan ni nak jaga dunia ni 8 tangan dia. Senang, cukup dan cukup sini. Bayangkan. Kalau kita baca sejarah orang-orang Hindu lah lagi teruk. Tengok di Candi Borobudur macam-macam. Dia campur aduk macam-macam. Gambar orang bogil semua ada. Percayaan dia begitu. Jadi maknanya bila sebut Ta'ala ni, tak boleh kita bayangkan bagaimana rupa dia. Kadang-kadang datang juga dia tu. Nak ditolak segala bayangan yang bayangkan Allah Ta'ala. Dia kadang ni cubaan macam-macam. Elok, pejam, semayang. Kita sebabnya kita ni nak khusyuk semayang ni, pejam mata pun tak jadi. Pasal bila pejam lagi datang je macam-macam. Maka hendaklah kita gantikan dengan membersihkan jiwa kita sebelum melawan. Baru tak dapat dibayang-bayangkan. Syaitan datang bayang macam-macam. Itu panggil allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mencampur adukkan, mewaswaskan dalam hati manusia. Sudur ni maknanya dada, tapi yang dimaksudnya adalah hati. Dalam bahasa Arab ni dia kadang-kadang disebut lain, maknanya lain. Kadang-kadang tak tentu. Kalau sebutnya muka, kadang-kadang maknanya bukan muka, seluruh badan. Dia ambil suhu. Dia ada di dalam ilmu sastra Arab ni, dia panggil peramal sastra Arab. Macam kita kata ni, buat apa tu? Pam sikal dia. Bukan bersikal, dia ni pamnya. Tayar ada pamnya. Itu sebab apa? Pam bersikal dia kata. Maksudnya ialah tayar. Itu dalam bahasa Arab ni. Ataupun awak kerja apa? Saya kerja gunting kepala. Kepala dia potong ni, rambut. Itu dikaji dalam ilmu balaghah. Macam ni juga, macam-macam cara dia. Buat apa tu? Masak nasi. Bohong dia. Buat apa masak nasi? Masak beras. Itu ada dikaji. Untuk mengkaji bahasa Arab gitu. Macam dia kata, awak kerja apa? Kerja panjat kelapa. Panjat kelapa ke panjat pokok kelapa? Panjat pokok kelapa. Ataupun kita ni belum ke Mekah, orang panggil haji. Betul tak? Betul. Mana akan datang. Dalam Al-Quran sebut, wa atul yatama amwalahum, berilah anak-anak yatim itu harta mereka itu.
Betul salah? Tak salah. Betul salah. Pasal anak yatim tak boleh bagi harta dia. Tunggu dia besar. Istilah anak yatim ini ialah orang yang belum balik. Dah tujuh je kita tak anak yatim dah. Kan? Negeri bapak namanya yatim sudah. Itu maksudnya. Maksudnya berilah anak-anak yatim yang dulunya yatim sekarang ada seorang. Itu maksudnya. Itu sebab dalam Quran kita boleh terjemah kalau tak belajar bahasa ilmu itu. Itu panggil ilmu alat. Macam dia kata mereka memasukkan tangan mereka itu dalam telinga mereka. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, memasukkan tangan mereka, jari mereka itu dalam telinga dia. Mana muat? Maksudnya ujung jari. Jari banyak Arab ni unmula, ujung jari. Ni bagi asal usbu jari. Gitu. Kalau kita tengok bahasa Arab tak boleh terjemah Quran, salah. Rosak Quran. Begitu. Itu maksudnya. Kita yaj'aluna asabi'ahum, mereka memasukkan jari-jari mereka fi adhanihim, dalam telinga mereka. Orang kafir kan Quran itu telinga tu kan, dengan jari dia. Bukan maksud jari tak muat. Ujung jari dia. Itu dia sekarang. Ya, itu kadang-kadang budak buat usrah, dia tak belajar Arab, dia pun hurai pula kitab tu rosak. Sebabnya Nabi kata man fassar Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa terjemah Quran ikut kepala dia, hendaklah ia masuk neraka kemudian. Itu pertama. Jadi Tuhan bukan berjisim yang dapat digambarkan. Tahu. Wa annahu laysa bijauhar wala tahilluhul jawahir. Artinya, dan wajib kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bukannya jauhar dan tiada mengambil tempat akan dia oleh segala jauhar. Jauhar ni mana? Tengok cahaya ni benda-benda ni kan mengambil tempat. Allah Ta'ala bukan cahaya. Cahaya pun ni bertempat juga. Kan kita nampak cerang ni, cahaya tu bertempat dia. Masalah bukan jauhar, bukan benda yang boleh ditengok, dirasa. Memanglah orang-orang material ni menganggap tiap-tiap benda itu mesti ada. Ada ni mesti nampak kan? Nampak, rasa. Itu satu cerita dulu. Satu tuan guru, satu cikgu panggil anak murid. Dia cerita, dia kata nampak tak papan hitam? Papan putih dah sekali. Nampak. Dan dia ada di belakang pintu, nampak. Kipas angin, nampak. Siapa? Nampak. Ada ni tu. Menunjukkan ada. Sekarang dia kata Tuhan nampak tak? Tak nampak. Ada ke tak ada? Tak ada ke tak nampak? Pas kepala dia, benda yang ada mesti nampak. Maka anak murid seorang pandai. Cikgu, saya tanya soalan sikit, tapi saya nak ke depan dulu lah soalan ni. Nanti sebelah cikgu pula. Okay. Tanya anak murid pula. Dia tanya anak murid, kawan dia. Ada pintu? Ada. Ada lemari? Ada. Ada lampu? Ada. Kipas angin? Ada. Pasal kita ada? Nampak. Otak cikgu ada tak? Nampak tak? Tak nampak. Cikgu tak ada otak. Baru tahu cikgu hijau ke cikgu. Macam orang Indonesia macam itu. Di sana masa dulu ni komunis kuat. Nak bagi budak jadi komunis. Sekarang semua anak murid pejam mata. Buka mata, buka. Buka, pejam. Buka tangan. Cikgu tak pensil dengan dia. Orang satu. Buka mata. Buka. Apa ada tangan tu? Pensil. Kemudian bukan, dia minta pensil. Dia minta pensil atas tangan budak. Kemudian pejam mata balik. Sekarang minta Tuhan pensil, dia kata. Okey, minta. Buka tangan. Ada pensil tak? Tak ada cikgu. Siapa baik? Komunis baik ke? Cikgu baik. Bukan. Allah baik ke? Cikgu baik. Komunis disebut komunis baik.
Dia komen baiklah pasal apa pakai pensel. Itu jadi budak-budak. Maknanya anak manusia sekalian buka apa? Minta komunis pensel. Cikgu tak pensel. Habis. Tak pensel balik. Buka, minta Allah pula pensel. Buka tangan-tangan, tak ada. Komunis baik ke? Tuhan baik. Komunis lah baik. Kan budak-budak tu. Dia mengajar budak jadi komunis di Indonesia dululah. Begitu. Tapi maknanya budak-budak senang yakinkan pada budak-budak benda. Kalau kita tanya anak tanya tak? Bapak dia kata, mana Tuhan? Tak nampak pun, tak rasa pun. Bapak nak jawab macam ni. Budak tu senang je. Cubit kaki tangan ni. Sakit tak? Sakit. Tunjukkan bapak mana sakit. Tak tunjuk sakit. Atau bagi dia minum gula. Mana tak? Manis di mana? Tak boleh tunjuk. Allah Ta'ala pun tak boleh tunjuk. Itu cara bapak mengajar anak. Ni lempang dia, lempang sakit dulu. Percaya dia. Wa annahu la yumatul ijsam la fi taqdir wala fi qabul inqisam. Ya. Wajib kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada menyamai ia akan segala jisim yang baharu, tiada menyamai ia pada takdir, dan tiada menyamai ia pada menerima bahagi. Maknanya Allah Ta'ala tak dapat disamakan dengan satu pun. Tak boleh. Wa annahu laisa bijawhar, sudah tadi. Wala bi'arab wala tahilluhul a'rad. Bukannya ia arat dan tiada menurut tempat akan dia oleh segala arat. Maknanya Allah Ta'ala itu macam kita ni, ini zat, ini benda panjang dia panggil arat. Allah Ta'ala itu tidak pendek, tidak panjang, tidak kurus, tidak gemuk. Dia tidak terima sifat. Maknanya kalau bayangkan Tuhan tergemuk, salah. Kurus, salah. Pendek, salah. Panjang, salah. Jadi kepala kita nak bayang macam ni, pendek tidak, panjang tidak. Sederhana lah kok. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh dibayangkan. Pasal kita ni, yang panjang, pendek, gemuk, kurus ni, itu makhluk yang menerima arat, yang menerima sifat panjang, pendek. Man tak boleh dibayang Tuhan gemuk ke, kurus ke, panjang ke, pendek ke, duduk di atas ke, di bawah ke, kiri ke, kanan, semua tak ada. Memang tak boleh bayang. Bagaimana? Kanan tidak, kiri tidak, hati-hati boleh ke mana pula dia? Dalam langit tidak, dalam luar langit tidak. Dalam alam tak ada, luar alam tak ada. Macam mana tu? Tak boleh bayang. Masalah. Tak boleh kita nak bayangkan Allah macam kita. Kita ni tempat pun ada. Arab menerima apa nama, menerima panjang pendek pun kita. Allah Ta'ala dia. Itu susah nak bayang. Tak boleh bayang. Senang-senang tak boleh bayang. Dia bayang-bayangkan, macam-macam datang, macam-macam rupa bentuk datang. Akhirnya kita menjadi murtad. Itu usah dibayang-bayangkan. Ada dulu orang kita mencari Tuhan, akhirnya gila dia. Kan dulu ni ada di Kelantan dulu, masa tanam tembakau, besok lusa nak tuai, nak petik daun, banjir. Satu orang tu bawa barang nak pakuk tak alam, marah dia. Akhirnya kan gila dia. So Ta'ala boleh kapak gitu, marah dia. Bagian Ta'ala tu ada depan dia. Jadi maknanya kita orang-orang beriman ni beriman dengan apa yang Nabi bawa, dan jangan dibayangkan bagaimana rupa Ta'ala. Atas bawah dia atas atas. Laisa kamitslihi syai'un wala huwa mithlu syai'. Tiada mempunyai mengumpamai ia akan Ta'ala oleh suatu, dan tiada mengumpamai ia akan suatu daripada segala yang baru. Maknanya
Allah Ta'ala tak sama dengan yang baru tak sama Ta'ala. Man tidak boleh laisa kamitslihi syai'un, tak sama dunia. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk ini, tak boleh sama. Itu sebabnya kita nak sebut tiada seumpama sesuatu. Tuhan tak sama. Kalau tanya ada yang Tuhan juga tak sama. Tak sama. Apa benda pun, rupa, bentuk, sifat dan sebagainya tak sama. Tak boleh kita bayang-bayangkan, ya. Wa annahu la yuhaddu al-miqdar wala tahwihi al-aqtar. Dan wajib kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala tiada diboleh hadkan akan oleh kira-kira dan tiada meliputi oleh segala sesuatu, segala benua. Makna tuan-tuan tidak bertempat. Luar tidak, dalam pun tidak. Dalam dunia, dalam alam pun tidak, luar alam pun tidak. Memang susah kita tu. Memang pening. Di mana dia? Tapi Allah Ta'ala dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Mana pula Tuhan tu. Jadi maksud urat leher ni, maknanya orang nak mati tu, pat ni, potong ni dia mati dia. Macam ayam kan, sembelih ayam ni putus urat pernafasan, urat makanan, saluran makanan. Sunat dipotong 2 urat leher untuk menyegerakan ia mati. Maknanya urat leher kan 2 sini ni kan. Sebab kita potong kita keluar gitu. Dua-dua kena cepat mati. Kadang potong tak putus dia lama mati. Tengok mana lebih dekat daripada urat leher. Maksudnya kita nak mati cepat. Situ je dekat. Potong tu je mati ada. Maksudnya Allah Ta'ala tu, tapi dia tidak di dalam dunia, tidak di luar dunia. Sebabnya apabila sahabat-sahabat dulu semayang, 3 orang semayang malam, tak tahu di mana kiblat. Besok tengok 3-3 salah. Beritahu Nabi kata, Allah Ta'ala kata, fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Di mana sahaja kamu ngadap, di sana ada Allah. Salah semayang itu. Tengok besok-besok dah siang dah silap. Maksudnya kalau tak sengaja, jangan pula kita semayang dengan tempat lain. Hasan salah ni, tak ada tuan mana-mana pada. Tak sah semayang tu. Kiblat mesti undang-undang dia. Kalau silap, tak siapa nak tanya. Pergi mana-mana semayang, tengok mentari pun tak nampak, kompas pun tak ada, boleh semayang. Tapi kalau tengah-tengah semayang tahu silap, boleh kona tengah semayang. Orang semayang mak kita, dia tak tertanya pun, menghadap je, kita tengok salah, kita konakan dia, boleh. Yang dia marah pula, aku semayang tu siap apa? Itu. Kita kena tak boleh kita biarkan. Setengah orang biarkan lepas semayang baru tahu. Tak, konakan dia. Sama kat kita, kalau kita dah semayang seorang kan, tiba tu orang datang bermakmum dengan kita, dia lepas takbir dia cuek gitu. Fahamlah. Yang kita pasal apa? Bila niat imam baru dapat pahala berjemaah. Kalau tak niat imam tak dapat pahala jemaah. Makmum dapat pasal dia makmuman tadi. Imam tak dapat pasal dia tidak niat. Imam niat apa? Imam ni sunat saja. Makmum wajib. Jadi wajib dia apa berniat imam makmum, melainkan sembahyang jemaat. Imam wajib berniat imam, makmum tetap dah. Sembahyang biasa ni imam tak wajib, makmum wajib. Baru ada orang SMS, dia kata boleh ke kita sembahyang hajat beramai-ramai, niat imam tidak niat imam, tidak niat makmum? Mana boleh? Bila makmum ikut imam, kena ikut niat imam lah. Kalau dia niat ikut makmum, ikut imam, dia ikut imam juga, apa hal? Dan terangkan sedikit tambahan. Banyak orang sembahyang hajat berjemaah, bolehlah niat makmum imam, makmuman dan imaman makmum. Pasal ini berlaku dalam zaman Nabi dulu.
Sembahyang sunat boleh berjamaah. Nabi satu hari pergilah dia orang jemput makan satu keluarga. Nabi pergi jalan kaki dengan Anas pergi. Dah habis makan, Nabi kata wahai anak, kita sembahyang. Sembahyang sunat. Bukan. Minta Allah Ta'ala panjang ke umur tuan rumah, berasi dan sebagainya lah. Sembahyang berdua. Anas menjadi makmum. Makna sembahyang sunat ni boleh berimam, bermakmum. Dan bagi sekarang ni sembahyang hajat. Kita cuba ubah sikit kita punya cara berkenduri sekarang ni. Dan anak-anak sekolah nak periksa, anak-anak keluar negeri macam-macam kan. Minta jemaah sembahyang berjemaah, sembahyang hajat 2 rakaat. Pasal kadang-kadang kita banyak buat silap. Pasal tuan rumah ni anak-anak yang dia nak mengaji, minta selamat kan. Tuan imam kenduri arwah pula. Lain dia minta ampun orang mati tu. Tuan rumah minta anak nak operation. Orang mati baguslah bos kan, tapi tak sampai hajat tuan rumah lah. Kesian tuan rumah. Dia amin. Minta apa ni? Tak tahu. Kau sikit senang je. Doa mungkin kita tahu. Doa apa nak baca ni? Sembahyang hajat lah. Tuan kita minta sembahyang hajat ramai-ramai. Sekarang bertanya sekali lagi Yasin boleh juga. Pasal Yasin 5 quri'alahu. Yasin menurut niat mengapa ia dibaca. Kita doa macam tu kan. Saya baca Yasin, mudah-mudahan majlis perkahwinan tak lama ni akan selamat itu. Senang minta dalam itu dan sembahyang saja. Kadang-kadang bila berdoa, tuan rumah minta lain, kita doa untuk lain. Awak nak ke Mekah, tahlil juga. Minta selamat nak ke Mekah, pergi balik lah, sihat dan sebagainya. Tidak doanya, ya Allah ampunkan dosa orang-orang kubur itu. Lari tajuk. Kesian tuan rumah, potong ayam main golik semua siap, lari tajuk dia. Bagus tu kata bagus. Tak sampai hajat lah. Tuan rumah nak nikahkan anak ni, minta lah supaya selamat dan hujan dan sebagainya dengan ada gangguan. Minta doa untuk orang mati juga. Itu pesan itu. Kadang-kadang tuan imam kita tak apa nak faham Arab, nak amun pun tak faham. Jadi amin tu tak apa. Dia mustahab sikit. Macam suami ni berdoa, isterinya amin ni kita tahu kan tak kahwin dua ke. Dia pun amin, makbul doa dia. Ngapa awak kahwin lagi satu? Ayah awak mengamin kan tu? Gitu. Kena belajar bahasa Arab. Bermula Allah Ta'ala itu maha suci daripada pihak, dan maha suci daripada jisim, dan maha suci daripada tempat, dan maha suci daripada baharu, dan hanya Allah Ta'ala itu qadim yang menjadikan sekalian yang baru ini lagi kekal. Itu dah seterang yang tadi lah. Maknanya pihak, kiri tidak, kanan tidak, depan tidak, belakang tidak, atas tidak, bawah tidak ada pihak-pihak bagi Ta'ala. Kemudian ini tadi maha suci daripada jisim, Tuhan tidak jisim. Sebab kita baca dalam bab sifat 20 tu, hayat. Allah Ta'ala itu hidup, tidaklah hidupnya seperti manusia, ada darah, ada kulit, ada tulang, ada daging dan sebagainya. Macam itu tak perlu dia. Itu tak boleh bayang tu. Kemudian maha suci daripada tempat pun tak ada, dan mesti daripada baharu. Baharu maknanya baharu tu selalu kena kita tauhid. Baharu makna baharu ni bukan baharu bukan. Makna baharu tu benda yang jadi kemudian. Macam inilah kita hari ni pakai baju baru kan. Datang suruh orang tu baju baru padahal 4 tahun pakai lah. Pasal baju baru dia baru nampak, baru ada. Dalam dah pakai lama rumah kan. Baru elok lagi baju tu. Bukan baru kan. Pasal baru ada. Allah Ta'ala itu bukan baharu. Mantuan itu bukan yang terjadi kemudian. Itu bukan baharu.
lagi kekal. Itu biasalah. InsyaAllah sambung. Wallahu a'lam. Kita bab tauhid ni panjang ni. Tauhid ni sebenarnya pening kepala baca dia. Pasal benda khayal. Sebenarnya saya dah tak mengajar tauhid ni 20 tahun dah. Orang tak faham. Yang ni mudah sikit lah. Dulu saya mengajar misalnya tauhid zuhur ni tu, semua orang beli kitab. Faham lagi. Saya tahu tak faham. Saya berhenti mengajar. Pasal benda yang benda yang tak dapat dibayangkan memang khayal. Ni saya nak baca sampai lalu je. Kata satu-satu memang pening sebenarnya. Tuan-tuan pening, saya pun sama. Jadi kita ambil fiqh dalam usul. Pasal memang kita tasawuf ini dia tiga-tiga dia, tauhid ada, fiqh ada, tasawuf ada sekali. Itu kelebihan kitab tasawuf. Kita fiqh kita tak masuk tasawuf langsung, tak masuk tauhid langsung. Kita tasawuf ni tiga-tiga dia. Allah a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasahihal mu'amalah fima bainana bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli 'alaika wa sunaz zannibik wa amnun alaina bi kulli ma yaqribuna ilaika makrunan bi awafiyad darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.